A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana daiman ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita semua. Dan nikmat-nikmat itu adalah tidak terkira sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kalau sekiranya kamu cuba mengira nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan dapat mengiranya. Tak mampu untuk mengira segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak dapat nak kira banyak mana, berapa bijikah beras, padi yang kita makan, kita jadikan sebagai nasi. Kita tak boleh nak kira jumlah berapa biji nasi yang kita makan daripada dulu sampai sekarang. Tak ada orang mampu. Kalau ada, dia kata ada orang dia mampu yang dia kira berapa juta dah, berapa juta biji dah sekarang ni, itu orang yang mempunyai masalah mental. Begitu juga dengan air yang kita minum. Sejak daripada dulu sampai sekarang, kita tak boleh nak kira berapa liter airkah yang telah kita minum, berapa galon air dah kita minum. Tak boleh nak kira. Begitu juga dengan udara yang kita hidup. Orang-orang kata udara oksigen. Kemudian kita hembuskan karbon dioksida. Berapakah jumlah oksigen? Berapakah banyak isi padu oksigen yang telah kita seduh? Semua itu tidak dapat dikira. Jadi sebab itulah saya buat contoh-contoh tadi untuk menyatakan betul lah firman Allah tadi yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matullah, kalau sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat mengiranya. Dan di antara nikmat-nikmat itu yang paling besar sekali adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itulah nikmat kita menganut agama Islam. Itu nikmat yang paling besar. Sebab dengan nikmat agama Islam itu, maka dapatlah kita 3 perkara. Yang pertamanya hasanah, kebaikan di dunia. Yang keduanya ialah hasanah ataupun kebaikan di akhirat. Dan yang ketiganya ialah al-wiqayah minan nar. Kita akan terjaga, akan dijauhi daripada sengsara azab api neraka. Ini 3 perkara kalau kita ada nikmat iman dan nikmat Islam. Sebab itulah kita kena cari jalan macam mana untuk menyuburkan lagi iman kita kepada Allah, menyuburkan lagi agama Islam yang ada pada diri kita ni. Jangan kita biarkan iman kita makin berkurang. Jangan kita jadikan Islam kita ni makin pudar. Bahaya tu. Sebabnya ialah kerana nikmat iman dan nikmat Islam tadi dia menjamin kebahagiaan dua alam, dunia dan akhirat, dan dapat menjamin seseorang itu daripada mendapat azab neraka Jahannam. Jadi sebab itu mungkin agama lain pakej dia hanyalah kebaikan di dunia sahaja. Mungkinlah agama-agama lain selain daripada Islam, mereka dapatlah hasanah, kebaikan di dunia, tapi mereka tidak akan mendapat kebaikan di akhirat.
Sebabnya di akhirat Allah Ta'ala tidak akan terima selain daripada orang Islam sahaja untuk menjadi ahli syurga. Dan mana-mana orang Islam yang tidak beriltizam dengan ajaran Islam akan diseksa terlebih dahulu di dalam api neraka. Kemudian akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga. Ada pun orang yang tidak beriman, orang yang bukan beragama Islam, mereka akan kekal di dalam azab neraka selama-lamanya. Jadi sebab tu selain daripada agama Islam, tidak ada jaminan 3 perkara tadi. Yang saya ulang lagi 3 perkara itu, iaitulah hasanah di dunia, kebaikan di dunia. Yang keduanya hasanah di akhirat, kebaikan di akhirat. Dan yang ketiganya ialah al-wiqayah minan nar, selamat daripada api neraka. Mungkin agama lain dapat satu je lah, iaitulah atas dunia ni mereka maju, mereka hebat, mereka mendapat habuan, bukan setakat cukup makan, orang-orang itu kaya dan sebagainya. Tetapi sampai di akhirat mereka tidak dapat kebaikan. Bukan di akhirat, sampai alam nazak, alam kematian, mereka telah tidak ada lagi dah hasanah. Dah sengsara dah mula dah sengsara. Apabila mereka menerima nazak, iaitulah hampir kepada kematian. Kemudian bila masuk ke alam kubur, maka mereka akan diazabkan di dalam kubur, yang dipanggil sebagai azab kubur. Kemudian akan dibangkitkan pada hari akhirat dalam keadaan hina. Mereka akan dikumpulkan beribu-ribu tahun di padang mahsyar. Dan akhirnya dipendekkan ceritanya, amalan-amalan mereka yang baik tidak diterima kerana mereka bukan menganut agama Islam, dan akhirnya mereka akan tergelincir ke dalam api neraka. Jadi sebab tu inilah nikmat yang paling besar. Jaga sungguhlah nikmat iman dan nikmat Islam ini. Di mana nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan ini, bulan Rabiul Awal ini, kita sambut hari kelahirannya yang dikenali sebagai Maulidur Rasul, ataupun hari kelahiran ataupun hari memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudari, marilah kita bersyukur. Apa maksud bersyukur di atas nikmat iman, nikmat Islam? Maknanya ialah saya dah sebut tadi sebahagiannya, iaitulah suburkan iman dan suburkan Islam di dalam diri kita masing-masing. Apakah yang dikatakan suburkan iman? Apakah yang dikatakan suburkan Islam? Suburkan iman itu tambahkan lagi nilai makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat kita kepada Allah tidak akan berlaku melainkan dengan ilmu pengetahuan, ilmu tauhid, ilmu akidah. Jadi sebab itu untuk kenal Allah, untuk dapat makrifatullah, kita kena belajar ilmu akidah. Okay? Maka ilmu akidah ini mestilah dipelajari oleh setiap orang. Mereka kena kenal Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah dia kena tahu, dan sifat-sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kena tahu bahawa apakah tugas manusia dan apakah tanggungjawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab itu mereka kena tahu yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, iaitulah disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada aku maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kena belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni tak boleh taklid, dia kena tahqiq. Iaitulah ilmu apa maksud taklid? Ikut-ikut orang, dengar-dengar orang cerita macam tu tak boleh. Kena belajar betul-betul. Sekarang ni sistem pembelajaran itu boleh berlaku dengan menadah kitab.
Tadah kitab. Kalau ada orang tak mampu nak tadah kitab, tadah telinga. Tak apa, tadah telinga dia. Okay. Jadi sebab itulah di dalam hadis disebutkan kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takun rabi'an. Jadilah kamu orang alim, orang yang tahu tentang agama, termasuklah tentang akidah. Ataupun jadilah orang belajar, orang yang menadah kitab. Ataupun jadilah orang yang sami'an, orang mendengar. Mendengar ni maknanya menadah telinga. Sekurang-kurangnya kita kena ada tadah telinga. Pergi dengar orang mengajar tentang akidah terutamanya. Siapakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah? Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah? Sifat harus bagi Allah. Di samping itu kena kenal juga apa itu malaikat, apa itu kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, suhuf-suhuf, dan kitab-kitab seperti Taurat, seperti Injil, seperti Zabur, seperti Al-Quran. Dan kena tahu juga an-nubuwah, tentang kenabian. Kena tahu berapakah jumlah bilangan nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah beza di antara nabi dan rasul? Apakah sifat-sifat yang wajib bagi rasul-rasul ataupun nabi-nabi? Kena tahu, kena belajar. Kena belajar. Alhamdulillah, kalau negeri Terengganu ni subur dengan orang mengajar perkara-perkara tersebut. Soalnya ialah terpulanglah kepada pihak masyarakat untuk menyambut pembelajaran tersebut. Pihak berkuasa agama, pihak pejabat agama, pihak maidan, pihak jabat agama, mereka telah siapkan tauliahnya, beri kepada orang yang patut diberi untuk mengajar ilmu tauhid terutamanya, termasuklah ilmu lain juga. Tetapi saya nak cakap ilmu tauhid. Dan mereka minta supaya guru-guru ini mengajar dengan tadah kitab kalau boleh. Kalau ada pendengar-pendengar yang tidak mampu, mereka boleh tadah telinga. Tapi hadir, belajar daripada semasa ke semasa sehingga mereka faham betul-betul. Itulah di antara perkara yang boleh memantapkan iman kita kepada Allah, iaitulah ilmu akidah. Yang kedua ialah menyuburkan Islam. Apa maksud menyuburkan Islam? Iaitulah kita tunaikan segala tuntutan Allah yang terdapat di dalam syariat Allah. Macam mana nak tahu tuntutan Allah dalam syariat Allah? Iaitulah yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkait dengan ibadat seperti sembahyang, seperti puasa, seperti haji, seperti zikir-zikir, seperti wirid-wirid. Walaupun benda sunat ke benda wajib kita kena buat. Termasuklah baca Quran dan sebagainya. Dan termasuklah juga perkara-perkara yang membabitkan muamalat. Apakah jual beli dalam Islam? Apakah sewa menyewa dalam Islam? Apakah hukum-hukumnya? Apakah yang dikatakan sebagai mudarabah, murabahah, macam-macam lagi istilah yang dipelupurkan oleh para ulama untuk membincangkan tentang transaksi dalam Islam, muamalat di dalam Islam. Dan kena belajar juga perkara-perkara yang membabitkan munakahat, perkahwinan. Ini memang kena belajar sungguh-sungguh, sebab setiap orang berkahwin bukan setakat hanya hubungan antara suami isteri, tetapi di sana ada tanggungjawab terhadap anak-anak. Apakah yang dikatakan pendidikan Islam? Apakah yang dikatakan tarbiyah? Apakah yang dikatakan ta'dib? Apakah yang dikatakan ta'lim? Apakah yang dikatakan takwin? Takwin, bukan takwim, takwin. 3 ta. Tarbiyah, takwin, kemudian ta'dib, ta'lim. Ini yang disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Karim Zaidan di dalam kitab dia Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Disebutkan perkara ni, tanggungjawab kita. Maksudnya dalam yang berkait dengan munakahat perkahwinan, bukan setakat hukum hakam yang berkait dengan suami isteri, tapi macam mana tanggungjawab terhadap anak-anak, pendidikannya
dan dibincangkan dengan 3 tadi yang saya sebutkan tadi. Tarbiyah, takwin, ta'lim, ta'dib, 3 dia panggil. Iaitulah pendidikan, pembentukan, peradaban dan juga menyurahkan ilmu pengetahuan. Ini 3 terjemahan dia tadi saya sebutkan. Kemudian apakah yang dikatakan nafkah? Nafkah terhadap isteri, nafkah terhadap anak-anak. Dan di sana ada juga hukum hakam yang berkait dengan saudara mara, adik-beradik dan yang lain-lain lagi. Apakah yang dikatakan silaturahim? Apakah yang dikatakan kaum kerabat? Jadi ini semua ada dibincangkan di dalam bab-bab terutama sekali dipanggil sebagai al-ahwal as-sakhsiyah, iaitulah undang-undang keluarga. Jadi ini apabila kita ingin menyuburkan agama kita, kita kena beramal dengan hukum hakam ini. Saya ulang yang berkait dengan ibadat, yang berkait dengan muamalat, yang berkait dengan munakahat, yang berkait dengan jinayat, yang berkait dengan hubungan jiran, macam-macam lagi lah. Hubungan dengan sanak saudara yang saya sebutkan tadi dan sebagainya. Kemudian ada juga hukum hakam yang berkait hubungan di antara negara dengan negara. Dan ada juga dibincangkan juga perkara-perkara yang babitkan hubungan di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Jadi di sana banyaklah hukum hakam yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan diabadikan di dalam kitab-kitab fiqh. Maka apabila kita beramal dengan hukum hakam Islam ini, dia boleh mengukuhkan lagi Islam kita. Islam kita akan lebih kukuh. Maka bila lebih kukuh, maka insya-Allah kita mendoakan apabila kukuh ni, kukuh tu maksudnya ialah akan berterusanlah iman kita, Islam kita sampai ke akhir hayat. Walaupun kita menghadapi kematian, kita tetap juga berpegang kepada Islam. Dan apabila selepas daripada kematian, kita akan mendapat nikmat yang diberikan oleh Allah, seperti nikmat kubur dan sebagainya. Dan seterusnya sampailah kepada nikmat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi utusan terakhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bawa agama Islam ini, bukanlah Islam ini baru ada, tidak. Islam telah ada semenjak daripada zaman Nabi Adam lagi. Nabi Adam bawa agama Islam, Nabi Nuh bawa agama Islam, Nabi Hud dia bawa agama Islam, Nabi Idris bawa agama Islam. Semua nabi-nabi membawa agama yang sama. Namanya adalah agama Islam. Maka agama Islam itu yang dibawa oleh nabi-nabi itu kadang-kadang diselewengkan. Diselewengkan oleh umat masing-masing setelah berlakunya zaman masa yang berlalu, dan akhirnya Islam yang diselewengkan itu macam-macam nama, macam-macam nama baru. Maka Allah Ta'ala pun mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membetulkan Islam yang sebenarnya, untuk mendatangkan Islam yang sebenarnya. Maka Islam itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Maka Nabi Muhammad SAW lahir dengan membawa agama itu. Maka inilah bulannya, bulan kelahiran yang dikatakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan sebagai bulan Maulidur Rasul, yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Pendapat yang masyhurnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku pada 12 hari bulan Rabiul Awal tahun Gajah, bersamaan dengan 20 hari bulan April tahun 571
Masihi. Dan setengah ulama mengatakan bahawa tarikh yang sebenarnya bukan 12 tetapi pada 9 hari bulan Rabiul Awal. Ini pendapat beberapa tokoh ulama. Di antaranya disebutkan oleh pengarang kepada kitab Ar-Rahiqul Makhtum dan disokong oleh seorang ahli falak yang terkenal. Nama dia adalah Syekh Mahmud Fasha. Dia mengatakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku pada 9 hari bulan Rabiul Awal. Tak pentinglah tarikh tu. Tak payahlah kita nak bergaduh tentang tarikh. Kita terimalah tarikh 12 hari bulan. Jangan kita terimalah yang lain-lain tu. Kita pakailah yang tu. Senang. Sebabnya lah kerana tarikh-tarikh itu tidaklah membezakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tarikh-tarikh itu ulama-ulama berbeza, tapi tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi tu juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah juga yang bawa agama Islam. Tak payahlah kita nak bergaduh tentang bilakah tarikh sebenar itu. Kita terimalah yang ada ini 12 hari bulan Rabiul Awal. Kita sambutlah pada hari tersebut dengan Maulidur Rasul. Dan para ulama mengatakan sambutan Maulidur Rasul itu adalah hukumnya adalah harus. Harus maksudnya boleh diterima dan boleh diraikan oleh umat Islam pada setiap tahun. Dan inilah yang difatwakan oleh beberapa orang tokoh ulama. Di antaranya ialah Syekh Ahmad Syurbasi di dalam kitab dia Yas'alunaka Fiddin wal Hayah. Dia mengatakan hukum dia harus. Dan sebahagian ulama mengatakan hukum dia sunat. Kita menyambut Maulidur Rasul. Bukan harus, sunat. Ni di antaranya dinukilkan daripada beberapa tokoh ulama. Di antaranya ialah Syekh Umar Hashim, seorang tokoh hadis. Dia mengatakan bahawa hukumnya adalah mustahabbun. Mustahabbun tu iaitulah hukum dia adalah sangat digalakkan dan disunatkan. Dan kalau kita sambut Maulidur Rasul dengan cara yang betul, akan membuahkan pahala-pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ada dua pandangan lah. Pandangan yang mengatakan hukum dia harus dan pandangan yang mengatakan hukum dia adalah sunat. Mana-mana satu itulah kita pegang. Maka tak payahlah kita nak kata ataupun kita nak terima pandangan yang mengatakan bahawa Maulidur Rasul sambutan itu adalah bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Tak payahlah kita pakai pandangan tu. Pandangan tu terlalu lemah. Terlalu lemah. Kata Syekh Umar Hashim, dia mengatakan hukum sunat. Di antara sebabnya kita boleh tunjukkan kelemahan itu berdasarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri meraihkan hari Isnin. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah berpuasa sunat pada hari Isnin. Kerana apa? Kerana meraihkan hari Isnin, sebab hari Isnin adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Nabi berpuasa pada hari Isnin. Lalu Nabi mengatakan, "Dzakal yaum wulidtu fih." Itulah hari aku dilahirkan. Jadi aku nak raikan hari yang aku dilahirkan, aku melakukan ibadat puasa sunat. Maka kita pun meraihkan jugalah, bukan setakat hari Isnin, kita meraihkan juga tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW seperti yang saya sebutkan tadi, iaitulah pada 12 hari bulan Rabiul Awal. Jadi marilah sama-sama kita hidupkan sambutan Maulidur Rasul itu dengan menjadikan sambutan itu sebagai motivasi kepada kita semua untuk berpegang lebih teguh lagi kepada agama Islam. Mana-mana kurang yang kita pegang kepada agama Islam sebelum ni, kita perteguhkan lagi. Boleh jadi ada orang tu dia semayang, tak ada masalah, tapi tak semayang berjemaah. Bila sambut Maulidur Rasul, bila dengar ceramah-ceramah berkenaan dengan Maulidur Rasul, dengan sunnah-sunnah yang didedahkan oleh penceramah kepada orang ramai, maka dia akan tukar lagi. Bukan setakat aku nak semayang, tapi aku juga mahu semayang secara berjamaah. Bukan setakat semayang wajib, tapi aku juga ingin menambahkan lagi, iaitulah semayang sunat rawatib. Tambahkan lagi dengan wirid-wiridnya.
Tambahkan lagi dengan perkara-perkara sunat yang lain seperti berdoa lepas sembahyang dan sebagainya. Itu maksud sayanya. Jadi biarlah bila kita sambut Maulid Rasul, bila ada orang ceramah tentang sunnah, biarlah dia jadi motivasi kepada kita untuk menambah nilai lagi amalan kita yang selama ni kita telah amalkan, tidak dinafikan. Untuk tambah nilai itu maksudnya seperti yang saya telah buat contoh tadi. Kalau orang tu sembahyang di rumah, dah mulalah bila dia dengar ceramah-ceramah berkenaan dengan Maulid Rasul pada bulan ni, ustaz-ustaz ni yang berceramah di masjid, di surau, di radio, di TV dan macam-macam lagi media, maka terkesan dia, maka dia rasa kalau betul-betul dia rasa nak sambut Maulid Rasul, dia akan rasa untuk tambah lagi nilai sembahyang dia. Itu contoh sembahyang, bukanlah sembahyang sajalah, apa sahaja. Selama ni tak pernahlah dia umpamanya nak berzikir kepada Allah, nak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan sambutan Maulid Rasul, orang sambut dengan beraraknya, orang sambut dengan ceramahnya, orang sambut dengan baca rawinya, orang sambut dengan baca berzanjinya, dia akan terkesan, dia rasa dapat motivasi untuk dia berzikir kepada Allah, untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu sebenarnya kalau selawat, contohnya lah, kalau selawat bukan hanya bulan Maulud, bukan hanya bulan Maulid Rasul, tapi rupa-rupanya selawat ni disunatkan setiap hari, setiap masa. Biarlah kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya buat contoh lah, saya buat contoh. Kalau ada orang tu dianggap bahawa selawat ni hanya bulan Maulid Rasul, bila bulan Maulid Rasul, selawat tiap-tiap malam selepas pada sembahyang Isyak dia akan selawat. Setengah-setengah masjid selepas daripada sembahyang Asar dia akan berselawat. Bagus, memang bagus. Tapi jangan hanya khususkan selawat di dalam bulan Maulid Rasul saja. Kena teruskan sebagai agenda pribadi, tapi tak payahlah. Tak payahlah buat secara macam dalam bulan Rabiul Awal tu. Kita buat sendiri-sendiri. Dalam satu hari kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW 100 kali contohnya. Secara sendiri, pribadi kita. Kita buat, kita masukkan dalam slot hidup kita ni. Satu hari mesti saya berselawat pagi 100 kali contohnya, petang 100 kali contohnya, sebelum tidur 100 kali contohnya, dengan lafaz-lafaz yang mudah. Antaranya lafaznya ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, boleh. Nak tambah sayyidina pun boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim pun boleh. Ataupun nak mulakan dengan salli wa sallim pun boleh, Allahumma salli wa sallim, boleh juga, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi umpamanya, boleh. Ataupun nak gunakan perkataan salla wa sallama umpamanya, iaitulah seperti sallallahu ala Muhammadin wa sallama, sallallahu ala Muhammadin wa sallama pun boleh, tak ada masalah. Terpulanglah kepada kita lafaz-lafaz tu. Tapi walaupun terpulang, kena tanya ustaz lah. Jangan pula terpulang reka sendiri, tak. Bukan maksud saya reka sendiri, terpulang tu banyak sangat yang disebutkan oleh para ulama secara berselawat. Sampai kalau kita tengok tu sampai ada orang himpun sampai 70 lebih bentuk selawat macam-macam. Kita tanyalah ustaz-ustaz, ataupun kita dengarlah ceramah ustaz-ustaz tentang selawat ini, dan kita gunalah mana-mana yang mudah yang kita boleh gunakan untuk berselawat kepada Nabi 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu petang, dan 100 kali contohnya lah, sebelum daripada kita melelapkan mata kita di waktu malam. Jadi itulah kesan daripada tu. Jangan hanya kita berselawat dalam bulan Maulid Rasul. Bulan Maulid Rasul ni tak boleh selawat. Selawatlah, banyakkan selawat, tak ada masalah. Tapi jangan hanya khusus untuk bulan tu. Yang lain-lain tu, bulan lain ataupun hari-hari lain, kita berselawat sendiri-sendiri kita, senyap-senyap je. Yang bulan Maulid Rasul ni mungkin kita buat sebagai syiar. Kita buat selepas sembahyang Isyak, selepas daripada sembahyang Asar, tak ada masalah. Tapi kenalah ada pemberitahuan, pengumuman lah, supaya tidak berlaku kecoh. Ada orang nak sembahyang sunat, tiba-tiba nak berselawat, terganggu dengan selawat. Jadi itu pengurusan. Itu pengurusan masjid. Masing-masing ada cara masing-masing. Masjid ini cara ni, pengumuman dia. Cara ni, itu pulang. Itu tak ada masalah. Itu teknik sahaja.
Setengah-setengah masjid kata marilah kita berselawat. Okey, kita semayang sunat dulu semua baru kita selawat pun boleh. Nak secara syiar, nak secara beramai-ramai contohnya. Ataupun selawat dulu lepas pada ni barulah kita semayang sunat pun boleh. Terpulanglah. Setengah-setengah masjid kata bahawa mana-mana yang nak semayang sunat atau pergilah ke bahagian yang kedua daripada petok yang kedua supaya dia tak terganggu dengan selawat yang kuat ini pun boleh. Terpulang, itu pengurusan. Itu tidak ada masalah. Kebijaksanaan kepada pihak masjid untuk menguruskannya. Tidak ada masalah, bukanlah timbul masalah. Untuk bulan Rabiul Awal ni kita buat macam tu. Tapi jangan anggap bahawa selawat itu hanya di dalam bulan Rabiul Awal saja. Jadi kita jadikan selawat itu. Dan selawat ni banyak fadilat-fadilatnya. Jadi apabila kita berselawat kepada Nabi, jangan kita duk fikir fadilat-fadilat tu saja. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Taala suruh berselawat. Itu yang penting sekali. Dapat manfaat ke, dapat fadilat ke, tak dapat fadilat ke, kalau kita berselawat sampai ke mati, tiba-tiba fadilat yang disebutkan tak dapat pun, tak nampak pun, biarlah, tak apalah, kita berselawat kerana menjunjung titah perintah Allah di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Taala suruh, iaitulah Allah Taala kata sesungguhnya Allah Taala sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga para malaikat. Maka wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucap salamlah kamu kepada baginda dengan sebenar-benarnya. Maka Allah Taala suruh selawat. Kita berselawatlah. Tentang fadilat-fadilat itu memberi motivasi kepada kita untuk kita ni bersungguh-sungguh dalam berselawat. Banyaklah kelebihan-kelebihannya. Ada orang kata murah rezeki, ada orang kata menenangkan jiwa, ada mengatakan selawat ni boleh menyebabkan kita boleh menyelesaikan masalah kita insya-Allah. Mana-mana yang terbuku selama ni masalah bertimbul-timbul insya-Allah boleh selesai dengan selawat. Tuhan bagi ketenangan dan boleh jadi Allah Taala beri jalan keluar kepada masalah tu. Kalau tak dapat pun tetap juga kita berselawat. Kerana itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu sahaja sebagai ceramah pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina waffiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح